Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada yang menonton video pembelajaran hari ini. Kita akan belajar tentang penyelesaian masalah berkaitan dengan unit 1. Jadi dalam penyelesaian masalah, kita akan nampak 4 jenis operasi iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi. Jadi macam mana kita nak kenal pasti operasi ni? Melalui dua cara. Yang pertama kita akan tengok kata kunci dan yang kedua kita akan tengok jenis nombor yang diberi di dalam soalan. Contoh-contoh soalan di dalam video kali ini saya ambil daripada buku Modul Aktiviti Mesra Digital terbitan Sasvadi. Soalan yang pertama di muka surat 53, soalan 1. Rajah di bawah menunjukkan harga satu set perabot dan satu set dapur. So dia bagi gambar rajah dan juga nilai harga setiap satu perabot itu. Dia minta kita cari, soalannya adalah hitung jumlah harga bagi dua jenis set barangan itu. Ini adalah contoh untuk soalan penyelesaian masalah yang melibatkan operasi tambah. Jadi kita tengok dekat sini, kita akan nampak satu kata kunci iaitu kata kunci jumlah. Dan yang kedua adalah jenis nombor yang diberi. Nombor yang diberi di sini adalah dua jenis nombor yang nilai tempatnya sama. Dua-dua adalah besar. Nombor yang besar lah. Tak semestinya nilai tempatnya sama, tapi nombornya besar. Satu 16,888, satu lagi 13,999 ringgit. Jadi dekat sini dengan kata kuncinya adalah kata kunci jumlah yang memang sememangnya untuk operasi tambah, tapi kita kuatkan lagi kita punya bukti yang mengatakan ini adalah operasi tambah adalah jenis nombor yang diberi. Jadi kita buat operasi bentuk lazim di tepi, kemudian kita tambahkan seperti biasa. Okey, jangan lupa bila kita dah dapatkan jawapan, tulis balik di bawah dan jangan lupa ini adalah tajuk unit wang, jadi perlu tulis RM. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Ini adalah contoh soalan untuk operasi tolak. Ini ada perbualan di antara dua lelaki, Afif dan Adi. Afif dia berkata keretanya Proton SUV berharga 99,800. Kemudian Adi berkata harga kereta kamu 13,650 lebih mahal daripada kereta saya. Jadi dekat sini arahan dia adalah hitung harga kereta Adi. Jadi kita tengok kata kunci yang ada di sini adalah lebih mahal. Jadi lebih mahal ni selalunya dalam fikiran kita lebih mahal bermaksud nombornya lebih besar ataupun harganya lebih besar. Jadi bila kita sebut pasal lebih besar dalam fikiran kita, kemungkinan kita akan menganggap ini adalah operasi tambah. Tidak ya, ini kenyataan Adi ini adalah berkenaan dengan kereta Afif. Harga kereta Afif tinggi ataupun lebih besar nombornya daripada harga kereta Adi. Tapi kita dah tahu dah kereta Afif memang dah ada harga dekat situ sebab Afif sendiri yang cakap harga kereta dia 99,800. Jadi kita nak cari pasal kereta Adi. Jadi kita tukar ayat di sini. Kalaulah kereta Afif tu harganya lebih tinggi daripada kereta Adi, maka harga kereta Adi mestilah murah daripada harga kereta Afif. Jadi bila kita sebut perkataan murah, ini adalah kata kunci untuk operasi tolak. Sebab murah maksudnya nombornya ataupun angkanya lebih kecil. Jadi kita akan buat operasi tolak di sini. Jadi kita tengok disebabkan nombornya di sini adalah lebih kurang sama, nilai tempatnya dua-dua adalah nombor yang besar. Jadi kita memang terbukti ini adalah operasi tolak. Jadi kita tolak dan membuat bentuk lazim seperti biasa. Jadi sebelum kita nak tolakkan nombor dalam bentuk lazim ni, pastikan semak nombor atas kita tolakkan dengan nombor di bawah. Boleh ke tak boleh? Macam biasalah bentuk lazim macam biasa kan. So kita tengok kosong tak boleh tolak dengan 5. Jadi kita kena pinjam dari sebelah. Jadi dah jadi 10, boleh tolak 5, 7 boleh tolak 6, 9 boleh tolak 3, 9 pun boleh tolak 1. Jadi kita teruskan operasi tolak ni seperti biasa.
Okey, jadi jawapan akhirnya adalah RM86,150. Okey, soalan seterusnya ini adalah contoh soalan yang melibatkan operasi darab. Jadi kita tengok kenapa saya sebut ini adalah soalan yang melibatkan operasi darab. Pertama, dia bagi dalam bentuk jadual dan ada P dan Q. Ada dua model, arahannya adalah harga motosikal model Q. Dia nak harga motosikal model Q. Di jadual model Q dia hanya bagi ayat 14 kali harga model P. Tapi P dia dah bagi dah harga dia 3,490. Jadi kita tengok kat sini apa kata kunci yang kita nampak. Pertama adalah perkataan kali. Kali ni memang sinonim ataupun memang selalu kita nampak, dan bila kita nampak je perkataan kali, dia adalah untuk operasi darab. Okey, yang kedua jenis nombor. Awak tengok dekat sini, satu dia bagi nombor dalam nilai tempat ribu. Satu lagi dia bagi nombor dalam bentuk puluh ataupun nilai tempat puluh, 14 kan. Dia dalam puluh lah, dua angka saja. Jadi dekat sini terbukti kalau operasi darab dia memang akan bagi satu nombor besar, satu nombor kecil. Dia memang macam tu. Sebabnya kita tak pernah lagi darab nombor ratus kan. Kita selalu nombor besar mesti darab dengan CV 2 ataupun darab dengan CV 14. Macam tu. Kita tak pernah darab dengan CV 200. Memang tak pernah lagi lah. Tak ada. Kita tak belajar lagi yang tu. Yang ketiga, jadi bila kita dah tahu kata kunci kali dengan jenis nombor, maka kita boleh darabkan macam pendarapan dua digit. Kita akan membuat operasi pendarapan dua kali, sebabnya kita nampak kena darab dengan 14 di situ. Jadi darab kali pertama dulu seperti biasa. Kita darabkan, lepas tu kita darabkan kali kedua. Ingat di kotak yang terakhir letak dulu sifar, kemudian kita darabkan seperti biasa. Okey, kemudian kita tambahkan nombornya dan akhir sekali kita akan dapat jawapan RM48,860. Soalan yang seterusnya, ini adalah contoh soalan melibatkan operasi bahagi. Jadi dekat sini dia cerita tentang Encik Azmi ni membayar RM93,760 menggunakan cek apabila dia membeli 20 buah komputer yang sama untuk pejabatnya. Okey. Arahan dia minta kita hitung harga sebuah komputer. Dekat sini banyak sangat maklumat tentang operasi bahagi. Pertama, dia sebut perkataan sama. Sama di sini adalah kata kunci untuk operasi bahagi. Kemudian kita tengok yang kedua adalah jenis nombor. Satu nombor besar dan satu adalah nombor kecil, iaitu nombor puluh. Dan kemudian yang paling kuat sekali mengatakan ini adalah operasi bahagi apabila di arahan kita, ayat yang terakhir, ada perkataan sebuah, mencari sebuah, harga sebuah. Jadi bahagi ni selalunya kita nak mencari harga satu kuantiti. Jadi kita tahu dekat sini untuk mencari harga sebuah komputer, kita perlu bahagikan RM93,760 dengan 20. Jadi kita tengok dia punya jalan kerja, yang pastinya kita perlu ada CV 20 lah. Jadi CV 20 adalah CV yang senang, hanya letak sahaja CV 2 di sebelah kiri dan sifar di sebelah kanan. Kemudian ini sebenarnya sudah terhasil ataupun sudah terbina lah CV 20, sebabnya memang kalau CV 20 ni kita hanya tambah sifar je dekat belakang untuk CV 2 tu. So kita bina bentuk lazim macam biasa. Kemudian kita bahagi macam biasa. So kita tengok dua nombor terus, 93 tak ada dalam CV 20, ada 80, 80 nombor keempat, tolakkan 3, 1, kemudian bawa turun 7, 137 tiada di dalam CV 20, kita ambil CV yang lebih rendah ataupun nombor yang lebih kurang, iaitu nombor 120. 120 adalah nombor ke-6, kemudian kita tulis kat bawah dia, tolak, dan kita akan dapat jawapan 17, kemudian bawa turun 6, 176 tiada juga dalam CV 20, kita akan ambil
nombor ke-8 iaitu 160. Kita tulis di bawahnya, tolak seperti biasa. 6 tolak sifar 6, 7 tolak 6, 1 tolak 1 kosong, biarkan kosong. Bawa turun sifar, 160 ada dalam sifir 20. So sifir nombor ke-8, kemudian 160 kita tolakkan, hanya letak titik bertindih. Itu sahaja. Jadi jawapan dia adalah RM4,688 untuk harga sebuah komputer. Jadi itu saja untuk video pembelajaran hari ini. Kita tengok jenis-jenis soalan ataupun kata kunci untuk setiap penyelesaian masalah, soalan penyelesaian masalah, dan macam mana kita nak selesaikan. Kita hanya tengok dua sahaja, iaitu kata kunci ataupun lagi satu kita tengok jenis nombor yang diberi pada soalan. Itu saja untuk video pada kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada video pembelajaran yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.